تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita ingin mendalami kepada episod akhir daripada juz yang pertama pada hari ini, iaitu kita akan melihat kepada dua ayat daripada ayat 140 hingga ayat yang ke-141. Dan alhamdulillah pada hari ini saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan yang berada di studio bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah sihat Safas. Alhamdulillah ya. Sihat kita hari ini Ustaz, diberi peluang untuk sama-sama melihat kepada dua ayat daripada surah Al-Baqarah, dan pada hari ini kita ingin sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Suci, yang sempurna, kita ini tidak sempurna, untuk mengajarkan kepada kita ilmu, mengajarkan hikmah kepada kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, Tuhan kami, Tuhanku, tambahkanlah keberkatan kebaikan daripada ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Mari sama-sama kita melihat kepada apakah sinopsis, ringkasan kepada dua ayat yang kita akan dalami pada hari ini. Iaitu daripada ayat yang ke-140, Allah menyatakan ataupun ringkasannya hujah kepada orang Yahudi dan Nasrani dan penyaksian Allah terhadap Taurat dan Injil, kitab yang telah turun sebelum Al-Quran ini. Diikuti pada ayat yang ke-141, kita akan melihat sikap umat terdahulu, peringatan dan ancaman adanya balasan terhadap amal perbuatan. Ayat 141 ini seperti ulangan pada ayat yang ke-134, tetapi kita akan lihat apakah perbezaan untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Jom sama-sama tuan-tuan buka muka surat yang ke-21. Kita akan melihat ayat 140 dan 141. Kita baca dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita meneruskan lagi pengajian dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, ayat 140 dan juga 141, dua ayat saja. Akhir juzuk yang pertama. Lepas ni masuk sayakul lah. Sayakul Sufahah. Ya, orang kita bila sebut juzuk kedua, dia dah biasa sebut dah. Juz sayakul. Mana juzuk kedua lah tu. Baik, alhamdulillah. Jom sama-sama penonton-penonton di studio dan juga di rumah untuk kita gemakan Al-Quran sebelum kita melihat apakah isi kandungan yang telah disebut tentang sinopsis sebentar tadi. A'udzubillahi minasyaitanir. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة
قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله. Astagfirullahalazim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-140 dan ayat 141. Sebagaimana kita lihat dalam episod sebelum ini, kita di hujung ayat 135 ataupun 139 Allah menyatakan tentang perkataan yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, wa nahnu lahu mukhlisun, iaitu kami ini kepadanya, hanya kepada Allah sahaja kami ini mengikhlaskan diri kami dalam beribadah ataupun menghambakan diri, dan kami ini tidak berhujah, tidak akan menyatakan sesuatu kecuali apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat yang ke-140 ini kita melihat satu lagi sambungan penghujahan itu, ya, untuk menetapkan iman kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, ya. Kalau mereka nyatakan pada ayat 135 itu, waqalu kunu hudan au nasara, sebagaimana kita dah belajar, ada satu kumpulan daripada orang-orang Yahudi yang bertemu dengan Nabi, daripada orang Nasrani yang berjumpa dengan Nabi di Madinah, dan mereka mengatakan kalau nak masuk syurga, masuk Yahudi ataupun masuk Nasrani ataupun Kristian. Jadi Allah menyatakan am taqulun, apakah, ya, atau kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata sesungguhnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub wal asbat. Asbat ini adalah keturunan daripada Nabi Yaqub, Ustaz, ya. Nabi Yaqub ni nama lainnya dipanggil Jacob ataupun Israel, ya, Israel. Jadi itu sebabnya bila cakap tentang Bani Israel, itu adalah keturunan daripada Nabi Yaqub alaihi salam, ya. Jadi jangan kita kutuk Israel, walaupun kita ada negara Israel, tapi jangan sampai kita saya benci pada Israel. Israel mana yang kita maksudkan? Kalau katakan kita tak suka pada mereka Zionis yang berada di negara Israel, itu betul lah, kan? Boleh. Tetapi kalau katakan saya benci pada Israel, sebenarnya itu nama lain bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Maka Allah menyatakan bahawa apakah kamu menyatakan Nabi Ibrahim, ayah kepada Nabi Ismail dan Ishaq ini, dan juga cucunya Yaqub dan juga keturunannya, kanu hudan au nasara, bahawa mereka itu adalah Yahudi ataupun Nasrani. Pasal dia mereka dah claim, Ustaz, ya. Mereka kata bahawa kalau nak masuk syurga mesti Yahudi. Satu lagi kumpulan kata masuklah Nasrani ataupun Kristian. Jadi adakah kamu menyatakan bahawa Nabi Ibrahim itu Yahudi ataupun Nasrani? Dan bila bercakap tentang Yahudi ini, Ustaz, sebenarnya orang Bani Israel akan kaitkan dengan Nabi Musa. Tapi kalau kita tengok pada sejarah, Nabi Musa ini 400 tahun selepas Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anak kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub cucu kepada Nabi Ibrahim. Macam mana pula kata ada masuk agama Yahudi, tapi Nabi Ibrahim kena patuh pula kepada Nabi Musa? Kan? Dia punya kronologi, dia punya timeline itu tak betul. Sebenarnya jadilah orang yang mengikut Nabi Ibrahim. Jadi kalau kata masuk Yahudi itu kerana kita ini adalah kesinambungan daripada Nabi Musa alaihi salam. Orang Yahudi memang dia bangga dengan Nabi Musa, Ustaz, ya. Dia kata tentang Nabi Musa kita membelah lautan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Nabi Ibrahim lebih awal lagi, ya, lebih awal lagi. Siapa lagi? Nabi Ismail lebih awal lagi. Takkan Nabi Ismail pula kena tunggu Nabi Musa untuk beriman? Kan terbalik itu. Sepatutnya Nabi Musa menunggu Nabi Ismail. Siapa lagi? Nabi Ishaq, ya, Nabi Ishaq, dan kemudian Nabi Yaqub, ya, yang menjadi kepada ayah kepada Nabi Yusuf. 400 tahun selepas itu barulah muncul Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa, ataupun orang kata bahawa Yahudi ini adalah kefahaman daripada Nabi Musa, dan mereka kata Ibrahim adalah orang Yahudi, itu sebenarnya tak tepat. Bagaimana pula dengan Nasrani? Nasrani dikaitkan dengan pengikut Nabi Isa, ya. Nabi Isa itu jauh selepas Nabi Musa. Jadi sudah tentunya jauh daripada Nabi Ibrahim. Macam mana pula kata Nabi Ibrahim ni agama Nasrani, ya. Jadi ini adalah satu penghujahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, dan juga untuk memberi satu penjelasan penekanan kepada kita, ya, pada tuan-tuan semua yang berada di rumah, bahawa sebenarnya, Ustaz, kita berada pada jalan agama millat Ibrahim, dan Nabi Ibrahim diteruskan oleh Nabi Ismail, oleh Nabi Ishaq, diteruskan oleh Nabi Yaqub, terus pada Nabi Muhammad, terus pada kita.
Ini adalah perjalanan keimanan kita. Keimanan kita adalah keimanan yang benar-benar berasaskan kepada kebenaran, bukannya main saya nak pastikan orang ikut kepada kumpulan saya cuba nak manipulasikan fakta-fakta. Yang penting Nabi Ibrahim adalah Yahudi ataupun Nabi Ibrahim adalah Kristian, padahal Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail semuanya menyerah kepada Tuhan yang satu. Jadi ini pelajaran daripada bahagian pertama, sehingga dibalas di sini sekali lagi ya, dinyatakan pada Nabi, qul antum a'lamu amillah. Ya, diajarkan pada Nabi, diajarkan kepada kita sebenarnya kalau kita nak berhujah dengan orang Yahudi yang kata bahawa Nabi Ibrahim ini betul ataupun Nabi Ismail ini sebenarnya Kristian ke ataupun Yahudi ke, sebenarnya kamu yang lebih tahu ke ataupun Allah? Ya, satu pertanyaan yang sebenarnya kalau dijawab Allah yang tahu, maka Allah sudah pun menurunkan wahyu yang bernama Al-Quran. Sebenarnya wahyu sebelum ini pun betul, tapi mereka sudah manipulasikannya. Jadi bila ada wahyu daripada Allah, kita beriman kepada Allah. Kalau kamu rasa betul, sila ambil oksigen dan sila ambil syurga yang kamu buat sendiri, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk menyambung bahagian kedua ayat 140 My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Alamin. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله.
Kembali kita dalam My Quran Solat Infak pada hari ini sama-sama untuk kita melihat kepada ayat yang ke-140 dan ayat yang ke-141, dan sebentar tadi sudah pun kita melihat bagaimana Allah membawakan penghujahan ya kepada mereka yang menyatakan bahawa Nabi Ibrahim itu adalah agama Yahudi ataupun Nabi Ibrahim itu adalah agama Kristian ya. Dan lebih daripada itu, apabila orang-orang Yahudi memilih kepada Nabi Yakub ya sebagai keturunannya tetapi menidakkan kepada Nabi Ismail, padahal Nabi Ismail adalah anak kepada Nabi Ibrahim, sehingga kan mereka sanggup untuk menyatakan Nabi Ismail ini adalah anak di luar nikah, bukannya anak Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim ada anak luar nikah, mereka bangga pada Nabi Ibrahim. Ada sesuatu yang tidak kena pada penghujahan orang-orang Yahudi tersebut. Dia memilih-milih nabi mana yang ingin diimani, nabi mana yang dikatakan sebagai membuat perkara-perkara yang tidak betul. Dan ini pelajaran untuk kita bahawa kita jangan berhujah tanpa ilmu, ataupun kita tidak menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui kebenaran. Dan lebih daripada itu, pada ayat 140 ini kita ingin baca sekali lagi untuk kita melihat secara keseluruhan bahawa ayat ini memberi satu penghujahan kepada kita. Kita berada di jalan yang benar, dan jangan sampai kita ini mengambil sikap akhlak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ustaznya, kalau mereka berhujah tu dia main pilih je. Dia rasa dia suka Nabi Musa, dia kata saya bangga saya ni keturunan daripada Nabi Musa, tapi tak ikut Nabi Musa pun. Kalau ikut daripada Nabi Musa, perangannya taklah sehodoh itu, dan kita tidak mahu umat Islam bila kita belajar ayat 140 ini, perangai ya kadang-kadang dia amat cinta kepada Nabi Muhammad, tapi perangainya hodoh nak amat kan. Pasal apa? Dia selawatnya memang bagus ya, tetapi kalau bergaduhnya untuk memecah belahkan umat, dia jugalah orangnya. Yang kita ingin belajar sesuatu daripada ayat 140, kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul yang telah memberi pencerahan kepada kita. Moga-moga kita tak jadi seperti perangai mereka ini yang mengubah kitab dan sebagainya. Diubah kitab Taurat, maka datang Nabi Isa untuk membetulkan. Diubah pula kitab Nabi Injil, datang Nabi Muhammad SAW. Dan lalu ada seorang kata, kalau kita ubah Al-Quran pula, tak datang dah Nabi. Tapi Al-Quran cukup tidak lengkap akan semua. Tidak mampu akan diubah. Ya, masya-Allah. Baik, kita baca 140 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله. Barakallahu azim. Gitulah bacaan daripada ayat yang ke-140. Apabila kita berbincang ustaznya, kalau kita melihat kepada Bible contohnya ya, salah satu daripada isi daripada Bible ialah mereka memuji pada Nabi Ismail. Mereka memuji kepada Nabi Ismail, tetapi kita kena ingat Nabi Ismail ini lebih awal lahir daripada Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi kalau katakan mereka kata, oh sebenarnya Nabi Ismail ini adalah Kristian, sekejap. Siapa yang lahir dahulu kan? Dan ia adalah sesuatu yang amat mustahil untuk Nabi Ismail dahulu yang lahir, kemudian yang betulnya ialah Nabi Isa, tetapi mereka memuji pada Nabi Ismail. Jadi apakah kata kunci yang diajar Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua adalah qul antum a'lamu amillah. Sebenarnya kamu yang tahu, benar-benar lebih tahu, ataupun sebenarnya Allah yang lebih mengetahui. Jika jawapannya adalah Allah,
maka Allah menyatakan waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim, yang lebih teruk, yang lebih tidak adil daripada mereka yang menyembunyikan kesaksian di sisinya daripada Allah. Ini yang berlaku Ustaz ya. Sebenarnya bila ada Taurat, ada mereka tahu bahawa Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang beriman kepada Allah yang satu, tapi mereka sembunyikan. Ya, kalau dalam Bible itu tadi cakap tentang ada dalam Injil kan, dalam Injil itu Nabi Ismail dipuji, tapi dalam masa yang sama dia sembunyikan benda-benda itu. Dia tak nak banyak cerita, tak nak ceramahkan bahawa Nabi Ismail adalah nabi yang dipuji di dalam Injil ataupun dalam Bible. Mereka tak nak ceramah perkara tersebut. Pasal apa? Kalau kata Nabi Ismail akan ada kaitan dengan orang-orang Arab, ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaitan dengan Nabi Muhammad, sudah tentunya yang betulnya siapa? Nabi Isa dan kemudian Nabi Muhammad. Jadi kita kena terima Nabi Muhammad. Itu adalah mengganggu kepada pejuang-pejuang maksudnya kepada orang-orang besar di dalam agama Kristian. Apa pelajaran untuk kita sebenarnya daripada ayat ini? Kalau kita tengok ia berlaku pada orang Yahudi, pada orang Nasrani, pelajaran untuk kita agar jangan sampai kita menyembunyikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kadang-kadang ada perkara yang kita buat silap Ustaz ya. Ataupun perkara tersebut mungkin kalau kita sampaikan ayat tersebut, dia memakan diri sendiri. Pasal apa? Saya yang salah, saya yang kurang. Tetapi Allah kata, biarlah sampaikan ayat tersebut walaupun yang kurangnya kamu. Pasal yang sempurnanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, apakah yang berlaku? Orang Islam dia ada Al-Quran, kalau ayat pasal riba dia kata tak payah bincang banyak-banyak pasal kita ni adalah sikit pinjaman yang berasaskan riba, simpan dulu. Ya, tak payah kita nak sampaikan pada orang ramai, tak payah nak ceramahkan kat masjid, jangan cakap pada menteri-menteri yang ada pasal kita ada arak lagi, kita ada riba lagi. Perkara tersebut kalau kita buat, ya memang Quran ni tak boleh dah nak disembunyikan ataupun nak dipadam, nak ditukar Ustaz ni, pasal Allah akan jaga Quran ini. Tetapi bagi kita semua, apatah lagi di kalangan ustaz, di kalangan para alim ulama, jangan sampai bila ayat sampai pada ayat riba ke pasal ayat-ayat tertentu yang mengganggu pada pihak-pihak tertentu, kita pun tutup mulut. Tutup mulut itu sebenarnya Allah kata waman azlam. Siapa lagi yang lebih zalim daripada mereka yang menyembunyikan kesaksian apa yang turun daripada Allah? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, iaitu Allah ini tidak lalai atas apa yang kamu kerjakan. Ini amaran Ustaz. Amaran kepada orang Yahudi, pada orang Nasrani. Amaran pada siapa? Amaran pada kita. Kita jangan sekali-sekali berani, ya, kalau jemput penceramah, Ustaz boleh cakap apa sahaja, tapi jangan cakap pasal tajuk A. Contohnya kan. Kalau tajuk A itu ada di dalam Al-Quran, ia tidak boleh disembunyikan. Ya, mungkinlah perkataan boleh dijaga Ustaz ya, tetapi jangan sampai kita kata kalau bab-bab riba ke, bab-bab rasuah ke, bab-bab yang mengganggu orang-orang tertentu dalam syarikat, organisasi dalam rumah ini, saya tak nak bincang perkara tersebut. Itu sebenarnya mengundang kepada amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak lalai. Bila Allah tidak lalai, Allah akan memberi azab kepada mereka yang menyembunyikan kebenaran daripada Al-Quran. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang kita ingin fokuskan pada perkataan ghafala yang bermaksud lalai ataupun leka. 35 kali disebut di dalam Al-Quran dan ia berulang pada surah Ali Imran ayat 99, surah Al-A'raf, surah Hud, untuk sama-sama kita ambil cakna bahawa sebenarnya Allah tidak pernah lalai atas apa yang kamu, ya, bila Allah guna perkataan kamu Ustaz ya, ta'malun, maksudnya ini Allah cakap direct kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, tapi dalam masa sama juga ia direct kepada saya yang sedang membaca, ya, kepada kita tuan-tuan yang membaca ayat ini. Allah tidak lalai. Kalau kita tahu kebenaran, kita tidak boleh sembunyikan, kena ada jalan untuk kita sampaikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang di sekeliling kita, agar kita tidak mengulang kepada kejatuhan umat-umat terdahulu. Dan inilah ayat 141 yang kita akan belajar pada blok yang akan datang insya-Allah. Jadi kita berehat sebentar untuk kita sama-sama mungkin baca-baca ayat 140 Ustaz ya, minum-minum sekejap, dan selepas ini kita akan menyambung kepada ayat 140 141 mengambil pelajaran daripada Quran sebagai sumber hidayah daripada Allah. My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah.
واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. مجاهينا وارزقنا تلاوته. Mana keadaan dah pucat kacir perang Khandak ni kan, kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh, dah pucat kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun dan bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. فيا ربي بالقرآن اشرح صدورنا فيا ربي بالقرآن اشرح صدورنا وحقق لنا بالذكر نصرا مؤيدا. Alhamdulillah, terima kasih pada semua penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menerangi diri kita dengan cahaya Al-Quran dan menggunakan kepada kita adab daripada adab dan akhlak Al-Quran dan memuliakan kita dengan Al-Quran Karim. Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih pada semua sahabat-sahabat terus setia dan dengan My Quran Time, penonton-penonton di rumah dan juga penonton-penonton di studio. Tibalah kita pada segmen seterusnya. So, kita nak mengulang kaji dua ayat yang telah kita baca sebentar tadi dan cuba kita menghafaznya sebahagiannya. Kita lihat pada slide kita yang pertama berkenaan dengan tajwid, insyaAllah. Baik, am taquluna inna Ibrahim. Sempurnakan hukum izhar syafawi pada kalimah am taqulu. Yang mana pada kalimah am taqulun ada hukum izhar syafawi. Izhar syafawi ini berkaitan dengan hukum mim mati. Bila kita belajar hukum tajwid, dia ada hukum nun mati dan tanwin. Okey, ada hukum nun mati dan tanwin ataupun kita sebut sebagai hukum 5 kan. Orang dulu sebut hukum 5. Hukum 5 tu masuk hukum nun mati dan tanwin, iqlabnya, idghamnya, ikhfa'nya ada 5. Ada pun berkaitan dengan mim mati, dia bukan mim mati dan tanwin. Tak ada, dia mim mati saja.
Bila mim mati bertemu dengan kesemua huruf-huruf Al-Quran, maka terpecahlah dia kepada 3 hukum. Maka hari ini mim mati bertemu dengan ta. Maka hukum ni adalah izhar syafawi. Macam mana nak kena izhar syafawi? Apabila mim mati bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba. Maka hukum tu adalah izhar syafawi lah. Jumpa je huruf mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, maka izhar syafawi lah. Kita baca surah apa? Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. An'amta, mim mati bertemu dengan ta. Alaihim ghairi. Mim mati bertemu dengan ghain pula. Maka itu adalah izhar syafawi. Maka izhar syafawi mudah saja bacaan dia, sebab yang pertama izhar syafawi ni bacaan dia tidak dengung. Tidak boleh memanjangkan dengung itu. Maka bab-bab tak panjangkan tu, biasanya orang kita jarang buat silap. Tapi yang silapnya bila suruh panjangkan dengung, itu dia tinggal. Kalau bab tak suruh dengung, okey, beres. Tak ada masalah kan. Jadi sini mim tu bukanlah maksud dia tak dengung. Sifat semula jadi mim dengung tu memang adalah dengung lah tu. Suara dengung masuk dalam hidung. Tu sifat semula jadi mim. Cuma tinggal lagi tak boleh panjangkan dengung. Am taquluna inna Ibrahim. Am taquluna inna Ibrahim. 1, 2, mula. Hukumnya izhar syafawi. Apa maksud izhar? Izhar, sebagaimana kita terangkan sebelum ni, menjelaskan, menyatakan, menzahirkan. Kalau hukum sini menjelaskan apa? Menjelaskan suara mim mati tu. Jelas mim mati. Bila mati tu mesti dijelaskan tempat mim tu. Tempat mim mana? Bibir ya. Jadi tu masuk jelaskan. Zahirkan. Tu masuk izhar. Syafawi merujuk kepada mulut ataupun 2 bibir kita lah. Jadi bacaan tu dijelaskan bacaan mim mati tanpa dipanjangkan gunnah. Okey, yang kedua kita lihat pada slide kita yang kedua. Qul antum, menjelaskan sebutan huruf hamzah pada kalimah antum. Ada 2 hamzah. Sebelum ni kita telah bicarakan berkenaan dengan 2 hamzah, hamzatain. Sini hamzatain min kilmah. 2 hamzah yang bertemu dalam satu perkataan. Okey, antum dikira satu perkataan lah. Ada 2 hamzah di situ. Maka bila ada 2 huruf sama, terutamanya hamzah, maka kita kena hati-hati kerana hamzah ni makhrajnya, tempatnya jauh daripada mulut. Bila jauh, sebutannya agak sukar sikit. Kita nak pergi 2 kali tempat yang sama. Kena patah balik. Daripada sini dah lepaskan baris A tu, kita dah lepas dah makhraj A dekat pangkal tu, halkum tu. Maka nak ulang sekali lagi tempat yang sama. Maka pastikan 2 hamzah tu dijelaskan, dizahirkan, ditahqiqkan. Qul antum a'lamu amillah. 1, 2, mula sama-sama. قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله. Okey, itu huruf hamzah. Pastikan 2 tu jelas. Walaupun sebelum tu ada lam mati. Qul, jangan qul. Lepas tu biar jelas. Tak boleh qul tak boleh. Satu sahaja yang jelas, yang kedua tak jelas. Pun tak boleh. Bacaan secara tahqiq 2 hamzah. Adapun qiraat lain, riwayat lain, ada yang baca dengan tashil, lebih mudahlah tashil tu. Qul mereka baca begitu. Kita tak baca begitu. Kita baca bacaan yang asal. Yang asal dibariskanlah. Maka kalau kita baca qiraat yang kita baca kat Malaysia ni, qiraat Imam Hafs an Asim ni, sebenarnya itulah bacaan yang lebih asal dengan masuk bacaan yang dibaca oleh para sahabat dan Nabi SAW. Kerana bacaan tu diturunkan dengan beberapa wajah bacaan. Jadi kita baca yang asal lah, dibaca dengan dibariskan bacaan tersebut. Baik, alhamdulillah. Kita lihat hayat hafazan kita, sama-sama kita buat pengulangan. Hafazan kita
pada ayat yang 141 yang telah diulang beberapa kali oleh saya pada pembukaan tadi. Baik, sama-sama kita ulang. Tilka ummatun qad khalat. 1, 2 mula. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Agak mencabar ayat ini sebab belum lagi ditadabbur oleh Ustaz Fazrul. Jadi kita tak diulangkan sangat dengan tadabbur. Tapi kita cuba. Lepas ni akan ditadabbur, kita akan lebih ingatlah sampai di hujung ni kita dah boleh hafal ayat ni. Okey? Tilka ummatun qad khalat. Tilka cara kita nak masukkan intonasi dia. Ni lagu raya ni, lagu takbir raya, lagu jiharkah. Senang je. Dah biasa kan? Allah. Tilka ummatun qad khalat. Ummatun qad khalat. Bila kita nak tekan qad khalat, bila nak cantik bunyi qad khalat tu, ummatun kena turun sikit. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. ولا تسألون عما كانوا يعملون Okey, dengan tanpa bidunil mushaf, tanpa melihat Al-Quran. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. ولا تسألون عما كانوا يعملون Masya Allah, ahsantum. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Masya Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين
جاهلا وارزقنا تلاوته. Hadis tu, ada hadis lain? Contoh lain kita boleh kongsikan? Okay. Yang kedua ialah mentaliti sebahagian masyarakat kita yang percaya bahawa pada malam 27 Ramadan, Baik. malam 27 likur, roh akan kembali. Ataupun di bulan Ramadan, roh-roh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat mereka, anak cucu mereka. Ini juga tidak ada asalnya. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita Okey. untuk bila tanya kenapa, kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan, okeylah. Tapi kalau dengan mempercayai, ada kepercayaan yang sebegitu bahawa untuk supaya malaikat senang datang ataupun roh datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-140 hingga ayat yang ke-141 daripada halaman yang ke-21. Dan Alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah. Kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali sebentar tadi untuk kita membaca Ustaz ya. Ayat yang ke-140 ya. Betul. Cara membacanya kita bertemu dengan huruf mim mati sebentar tadi. Betul. Cara bacaan, dan lebih daripada itu ialah kita memahami bahawa sebenarnya dalam hidup kita ini kita perlu bergantung kepada Allah, bergantung kepada perkataan daripada Allah, bukan perkataan daripada manusia ataupun kumpulan tertentu Ustaz ya. Kerana apabila kita bergantung pada kumpulan tertentu, puncaknya itu jadi seperti Yahudi dan Nasrani, di mana mereka ingin menyatakan bahawa mereka betul, rupa-rupanya mereka hanyalah mengikut kepada hawa nafsu mereka, malah kebenaran pun dapat pisahkan ataupun dibuktikan salah dalam ayat 140 tadi. Apabila Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi, mana mungkin dia beriman kepada Nabi Musa yang lahir beberapa ratus tahun selepas itu. Dan ayat 141 kita akan baca untuk kita sama-sama diingatkan kali kedua. Kalau kita sudah pun lewati pada ayat 134 pada halaman yang ke-20, ayat yang sama Allah mengulang kembali untuk memastikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengambil pelajaran. Dan lebih penting daripada itu, kita yang membaca ayat 141 ini mengambil pelajaran. Allah mengulang 2 kali. Kalau katakan ayah kata pada anak Ustaz ya, sila tutup TV kali pertama, tapi kalau dah kali kedua sila tutup TV. Ya, maksudnya itu sebagai satu amaran yang kuat daripada si ayah untuk si anak, maka kita perlu mengambil pelajaran penting daripada ayat 141. Kita baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, Alhamdulillah sekali lagi kita mengulang kaji hafazan kita yang telah kita baca hafaz sebentar sahaja tadi. Kita test balik, masih lagi kita ingat. Jom sama-sama kita baca. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Tilka ummatun qad khalat لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Allah. Jadi itu adalah ayat yang ke-141 yang maksudnya itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah
kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Jadi ini adalah ulangan, ya, seperti ulangan lah Ustaz, ya, pada ayat yang ke-134, tetapi dalam Al-Quran tidak ada ulangan. Kerana apabila ia berada pada ayat yang lain itu, maksudnya kita kena beri perhatian. Kalau sebelum ini ayat yang seperti sama ini muncul pada ayat 134 selepas ayat tentang apakah kamu menyaksikan tentang Nabi Yakub ketika kematiannya, ya, adakah kamu kata bahawa sebenarnya Nabi Yakub cakap pada anaknya, ya, Nabi Yusuf dan anak-anak yang lain itu untuk menjadi Islam? Kamu ada ke tak? Kan. Jadi bila kamu tak ada, kamu sahaja yang memandai-mandai yang menyatakan bahawa Nabi Yakub itu, nama lainnya Israel, adalah orang Yahudi ataupun Nasrani, sebenarnya penipu, kan? Kamu berbangga dengan Yakub, kamu berbangga dengan Israel, Bani Israel, tetapi sebenarnya kamu tak buat macam Israel. Kan? Jadi ini dijelaskan pada ayat 134 dan ayat 141 Allah mengingatkan lagi apabila mereka menyatakan masuklah Yahudi, masuklah Nasrani, kerana Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi ataupun Nasrani. Sebenarnya ini juga sebagai satu penipuan dan penghujahan itu tidak benar, dan Allah mengatakan tilka ummah, mereka itu telah berlalu, kan? Maksudnya kamu berbangga-bangga dengan Nabi Musa, kamu berbangga dengan Nabi Ibrahim, mereka sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka dah dapat, ya, mereka dah dapat apa yang mereka usahakan, perjuangan mereka. Walakum ma kasabtum, bagi kamu apa yang kamu usahakan. Jadi jangan berbangga-bangga Ustaz, ya. Kadang-kadang ada anak dia berbangga, saya ni keturunan ustaz ulama contohnya, kan, ataupun saya ni dalam kumpulan yang memperjuangkan Islam, kan. Berada dalam kumpulan ataupun cucu cicit tidak memastikan, menjamin kedudukan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjamin kita ialah walakum ma kasabtum, apa yang kita buat. Apa yang kita buat. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad berjuang dan kita pun berbangga menjadi umat Nabi Muhammad. Selawat banyak, alhamdulillah Ustaz, ya. Tapi kalau kita berselawat, kalau dengan berselawat itu kita berqasidah ataupun mungkin kita bernasyid sampai sembahyang Isyak tu pukul 12:30 malam contohnya, itu ada sesuatu yang tidak kena, ya. Malah kalau katakan kita belajar Al-Quran pun Ustaz, kan, belajar tadabbur pun sama. Apabila kita belajar Al-Quran, bila sudah sampai masa untuk solat, kita kena solat, kan? Pasal apa? Pasal kita tidak mahu sampai kita kata saya ni amat cinta kepada Nabi, cinta pada Al-Quran, lepas tu masa solatnya tu tak buat apa. Itu bukan namanya cinta yang sebenar-benarnya. Itu ikut perasaan je, ya. Dan syaitan memang suka untuk menipu kita. Dia rasa bahawa kalau saya ni banyak berselawat, nanti Nabi beri syafaat. Nabi beri syafaat bagi orang yang berselawat dan mengikut susu galur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan walakum ma kasabtum, bagi kamu apa yang kamu usahakan, yang kamu laksanakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Kadang-kadang kita bimbang tentang orang lain Ustaz, ya. Tapi sebenarnya Allah kata, kamu akan ditanya, kamu buat apa? Jangan sampai orang lain kufur ataupun buat sesuatu perkara yang tak baik, kita sendiri yang membalas dengan perkara kufur dan tidak baik, ya. Padahal sebenarnya kita bertanggungjawab pada apa sahaja kasabtum yang kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Jadi ini adalah ayat 141, peringatan, warning, amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bertanggungjawab. Ini poinnya Ustaz, ya. Kita bertanggungjawab, jangan istilahnya bermain dengan sejarah, kan, ataupun kita menekankan tentang keturunan kita padahal kita tidak pun berjuang seperti apa yang ada dalam sejarah. Yang kita doakan agar tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, bila kita belajar Al-Quran ini sedikit, kita menjadi pejuang Al-Quran. Dan menjadi pejuang Al-Quran ini, kalau zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu dengan darah dan peluh dan air mata, maka kita pun kena bukanlah kena menangis setiap masa Ustaz, ya, tapi kita kena berusaha bersungguh-sungguh, dan kalau tidak sampai tahap itu, kita kena cari jalan macam mana lagi Al-Quran ini perlu sampai, ya. Tuan-tuan yang berada di studio dah belajar, kemudian mungkin boleh pergi ke masjid ke print banner ke, kan, beritahu kita ni ada Quran time pukul 12 ada, insya-Allah pukul 3 petang ada, ya, pagi pun ada, di YouTube pada setiap masa. Kita kena buat extra miles, ya. Kita kena buat lebih daripada apa yang kita ada sekarang,
kerana kita kalau boleh nak dekat dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dengan kita berselawat di mulut, tetapi dengan kita mempraktikkannya dalam kehidupan kita seharian sebagai respon kepada perkataan walakum ma kasabtum. Ya Allah, saya tahu saya bertanggungjawab atas apa yang saya buat, walaupun saya prihatin pada orang lain, saya bermula pada diri saya pada hari ini. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita sentiasa berkata perkara yang Allah redha, bukan yang manusia redha. Itu perkara pertama yang kita doakan kita dapat laksanakan. Yang kedua, kita tidak sembunyikan perkara yang benar kerana ego, sombong ataupun ada agenda tersendiri untuk menjaga hati orang-orang di sekitar. Asalkan kebenaran, maka ia perlu disampaikan sebagai satu amanah dan tidak menjadi orang yang zalim, seperti mana ayat 140 sebentar tadi. Kemudian yang ketiga, bertanggungjawab menjaga dan meningkatkan amalan kebaikan diri sendiri, kerana kitalah yang akan ditanyakan. Allah tak tanya tentang amalan orang lain. Ya, mungkinlah ada yang kata Ustaznya, suami akan ditanya pasal isteri ke, pasal anak, ibu ditanya pasal anak ke, pasal orang lain. Tapi pada akhirnya, segala perjuangan kita itu adalah perjuangan untuk amal diri kita sendiri. Anak kita, pasangan kita nak buat, kawan kita nak buat, selepas kita sampaikan, itu kita serahkan pada Allah. Yang penting saya mulakan daripada diri saya sendiri. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan hidayah kefahaman daripada dua ayat yang kita dalami pada hari ini bersama Ustaz Tir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran. Ya Allah, sentiasalah kau berikan kekuatan kepada kami untuk terus kami mendalami ilmu Al-Quran ini. Ya Allah, jadikanlah setiap ayat yang kami baca, kalimah yang kami lafazkan dan huruf yang kami betulkan. Ya Allah, mudah-mudahan menjadi memberatkan timbangan mizan kebaikan kami di hari akhirat kelak. Ya Allah, ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, berilah kemenangan kepada umat Islam. Ya Allah, berilah kebenaran, sahihkanlah kebenaran kepada kami semua untuk kami ikuti dan perjuangkannya. Ya Allah, dan ampunkanlah segala salah silap dan dosa-dosa kami dan ibu ayah kami semua. Ya Allah, amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Tuan-tuan yang berada di studio pada hari ini, tuan-tuan yang berada di rumah, kita mohon Allah bantu kita, kerana kita tahu bahawa ada ilmu daripada Al-Quran yang masih kita tidak faham Ustaz ya. Jadi peranan kepada orang yang faham di kalangan ustaz, ulama untuk jangan sembunyikan. Silalah buat video banyak-banyak, buat program banyak-banyak untuk menjelaskan kekeliruan yang boleh berlaku dalam masyarakat sehingga mereka mungkin tidak memahami konsep sebenar di dalam Al-Quran, dan kita tidak mahu digelar sebagai orang yang amat zalim dalam kehidupan. Kerana apa? Menyembunyikan ilmu yang ada, kebenaran yang ada, dan biar orang berpecah belah ataupun berbalah di dalam masyarakat kerana tidak kembali kepada Al-Quran. Jadi ini adalah penghujung kepada juz yang pertama, dan insya-Allah kita akan menyambung juz yang kedua. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita akan bertemu juz yang kedua pada hari esok dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين